Satu lagi dia sebut, sekarang ni ada soalan, saya dengar macam suara Patu Kari bertanya soalan. Dia geng-geng dia yang bertanya tu, kan? Wartawan tak ada selera nak tanya. Geng-geng dia. Ya, dia dah diupah dengan soalan. Kan? Dia kata pandangan dia tentang kerajaan ni. Dia kata itulah, kerajaan sekarang ni, dia kata, parti yang kalah jadi kerajaan. Dia kata, parti yang menang tak jadi kerajaan. Sekali lagi dia nyanyuk. Parti yang kalah di kerajaan itu adalah di zaman Din Cirit, wahai Mahathir. Di zaman kamu, selepas kamu khianat, kamu letak jawatan, kamu khianat Pakatan Harapan, bangkitnya kerajaan Tebuk Atap, itu yang dikatakan kerajaan kalah. Yang kalah jadi kerajaan. Bukan sekarang. Yang sekarang ini adalah kerajaan yang mendapat mandat, gabungan yang dapat mandat daripada rakyat melalui pilihan raya, bukan Tebuk Atap, bukan melalui SD. Yang dimaksud oleh Mahathir tadi tu, yang dikata kerajaan hari ini adalah kerajaan yang kalah, bentuk kerajaan. Apa yang kalahnya? Apa yang kalah? Selepas PRU 16, tidak ada parti yang melepasi 112. PN tak dapat, kan? Bersatu bersama dengan PN tak dapat, Barisan Nasional tak dapat, PH pun tak dapat. Bila semua tak dapat, Agung tengok gabungan mana paling besar. Gabungan paling besar 82. PH. PN 74 waktu itu. Barisan Nasional 30. GRS tak salah saya 23 atau 26. Itulah. Bermakna dalam ramai-ramai yang tak dapat itu, yang paling tinggi mendapat sokongan rakyat adalah Pakatan Harapan. 82 kerusi. Apakah 82 kerusi ini adalah gabungan yang kalah? 74 ini gabungan yang menang. Saya nak tanya Mahathir. Kalau nyanyuk sekalipun, takkan matematik mudah macam ini pun kamu tak tahu. Apabila 82 gabungan paling besar dicampur dengan UMNO, cukuplah Barisan Nasional 30. Dah simple. 112. Dah boleh jadi kerajaan. Ditopak pula oleh GRS. Ditopak oleh GPS. Warisan. Dan parti yang bebas. Dapat 2/3 majoriti. So, siapa yang kata dikalah jadi kerajaan ni? Yang kalah jadi kerajaan ini di zaman Din Cirit. Itu betul. Ya, waktu itu gabungan PN, UMNO dengan PAS, waktu itu kalah paling raya. Mereka kalah, tidak boleh diangkat sebagai kerajaan. Yang diangkat sebagai kerajaan adalah Pakatan Harapan. Barisan Nasional pun tidak diangkat sebagai kerajaan. PAS pun tidak diangkat sebagai kerajaan. Pakatan Harapan diangkat. Maka yang sah ketika itu, yang menang jadi kerajaan adalah Pakatan Harapan. Tetapi sebab kamu khianat, Tun, sebab kamu letak jawatan, sebab kamu tamak, kamu nak jadi Perdana Menteri sekali lagi, ya, tanpa PKR, tanpa DAP, kamu nak jadi kerajaan sekali lagi, maka berlakulah dekat Sheraton. Hasil usaha Lebay Hadi. Lebay Hadi ni, saudara, dia cari peluang aja. Orang dah sememangnya jahat. Ada peluang apa lagi? Ya. Dulu, waktu Pakatan Rakyat dulu pun, dia dah usaha dah. Lebay Hadi ni. Dia dah usaha dah untuk Tebuk Atap ni. Dia dah usaha dah untuk nak khianat Pakatan Rakyat. Dalam isu UG ketika itu. 2008-2009, Haji Hadi punya perangai. Buat rundingan ketika itu dengan Barisan Nasional. Nak khianat kerajaan Selangor PKR 2008. Nak berpakat dengan UMNO ketika itu. Ni Lebay Hadi. Gagal di Selangor. Dia tak putus asa. Haji Hadi tak putus asa. Dia ganggu Perak. Kerajaan Pakatan Rakyat di Perak. Pakat dengan UMNO di Perak pula. Supaya DAP pikat keluar. Kita jadi kerajaan di Perak. Kerajaan Melayu Islam di Perak. Gagal juga. Sebab apa gagal? Sebab waktu itu Pesuruhjaya PAS Perak, Ustaz Ahmad Awang tidak bersetuju. Ustaz Ahmad Awang tidak mahu khianat. Dia kata kita dah berjuang dalam Pakatan Rakyat. DAP dah berjuang, berkorban untuk kita. PAS pun sama. PKR pun sama. Takkanlah kita dah menang, kita nak bagi kepada Barisan Nasional. Jadi Ustaz Ahmad Awang tak setuju. Dan perkara itu diketahui oleh Mursyidul Am, Tok Guru Aziz waktu itu. Dia cukup marah kepada Haji Hadi. Ini perkara khianat. Tok Guru Aziz kata.
Dahlah kamu nak buat runding dalam gelap dengan Pak Lah. Kamu tak maklumkan dengan Majlis Syura PAS. Pandai-pandai berunding. Perbuatan Haji Hadi khianat ni saudara dah lama dah saudara. Ya? Dia cari jalan dia macam mana nak khianat. Apatah lagi bila dah depan mata dia, ya, Mahathir dah tak jawatan, kerajaan PH yang perintah waktu itu, dan ada peluang dia tengok Mahathir, Mahathir nak jadi Perdana Menteri sekali lagi, kali yang ketiga. Ini peluang terbaik, dia kata. Ini peluang terbaik. Dulu aku tak boleh buat sebab ada mesyuarat ampas. Aku takut dengan Tok Guru Aziz, kan? Sebab dalam PAS ni ramai yang cukup hormat Tok Guru Aziz. Haji Hadi waktu itu tak ada pengaruh pun, kan? Pengaruh Tok Guru Aziz lagi besar dalam PAS. Sekarang arwah Tok Guru Aziz dah tak ada. Bila arwah Tok Guru Aziz tak ada, merah lagi kubur orang tua tu, dia dah keluar daripada rakyat. Lepas tu mulalah perancangan dia, kan? Nak menghuru-harakan politik negara kita. Sebab tu saya sebut, nak tengok politik negara kita stabil dan aman sentosa, dua orang ni je perlu dihapuskan. Mahathir Mohamad, Haji Hadi. Tak ada dua orang ni, insya-Allah politik okey. Dua orang ni je. Tak ada dua orang ni, insya-Allah politik stabil. Sebab inilah pemecah belah orang Melayu, seorang lagi pemecah belah umat Islam. Mahathir ni pemecah belah orang Melayu. Haji Hadi ni pemecah belah umat Islam. Dua-dua ni kalau tak ada, insya-Allah aman negara kita. Sebab masing-masing ada dendam peribadi dengan Anwar Ibrahim. Sebab tu dia boleh bergabung, saudara. Ya, Mahathir musuh ketat dia Anwar. Haji Hadi musuh dia juga Anwar. Okey, sekarang ni kita sama-sama ada musuh yang sama. Jom kita bergabung. Lupakanlah pasal Mali, dia kata. Lupakanlah pasal kau hina Nabi ke, kau hina hukum wuduk, lupakan. Yang penting, dia kata, Anwar ni kita tentukan, jangan bagi lama jadi Perdana Menteri. Sakit mata aku tengok kata jadi. Itu yang Mahathir sebut, kan? Apabila Mahathir kata dalam sidang media, dia kata kerajaan yang ada ini adalah kerajaan yang kalah jadi kerajaan. Dia tak bawa fakta pun. Sebutlah. Parti mana yang kalah ni jadi kerajaan? Parti mana sebut? Ada 3 proses yang kita boleh buktikan dengan Mahathir. Mahathir satu bukti pun tak tunjuk bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan yang kalah. Satu bukti pun Mahathir tak pamerkan. Tapi saya boleh bagi 3 bukti. Ya? 3 faktor bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan yang sah, kerajaan yang mengikut amalan demokrasi. Faktor pertama apa dia? Yang saya sebut tadi, pilihan raya. Kita boleh proses pilihan raya. Dan gabungan yang paling banyak yang diberi mandat oleh rakyat adalah Pakatan Harapan. Itu fakta. 82 kursi parlimen. Itu fakta. 82 lebih banyak daripada 74 ketika itu. 82 lebih banyak daripada 30 Barisan Nasional. 82 lebih banyak daripada 26. Ini matematik simple. Apabila 82 lebih banyak, maka 82 adalah lead bagi kerajaan perpaduan. Simple. Ya, 82 campur dengan Barisan Nasional, campur JPN jadi kerajaan. Bermakna gabungan yang menang inilah yang memerintah kerajaan. Takkan nak bagi PN yang 74 sahaja nak jadi kerajaan. Takkan itu pun Mahathir tak faham. Engkau dah jadi Perdana Menteri 22 tahun, campur 22 bulan. Takkan benda macam ini simple, kamu tak faham? Memang patutlah orang Langkawi tolak dia sampai hilang deposit. Semakin lama semakin teruk otak orang tu ni. Jadi terjawab. Itu proses pertama. Lulus Anwar Ibrahim. Proses apa? Proses demokrasi pilihan raya. Melalui proses demokrasi pilihan raya pun, Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan telah buktikan bahawa kita mendapat majoriti sokongan rakyat. 148 ahli parlimen. Tolaklah Sadiq seorang. 147. Campur lagi 5 orang yang menyokong PMX daripada PN. Dah berapa? Lebih 2/3. Itu proses melalui proses pilihan raya. Proses yang kedua apa dia? Proses melalui istana. Apa dia melalui istana?
Mesyuarat raja-raja. Majlis raja-raja bermesyuarat. Sebelum Agong menamakan Anwar Ibrahim, dia mengadakan mesyuarat raja-raja dulu pagi tu. Untuk mempersembahkan calon Perdana Menteri. Dan nama Anwar Ibrahim itu dipersetujui oleh raja-raja. Bila raja-raja dipersetujui oleh cadangan Agong, maka Agong merestui. Maknanya proses pilihan raya Anwar lepas, proses istana pun Anwar layak dan lepas. Dan proses yang paling penting, apa dia? Di Parlimen. Apabila Deng Cirit cabar Anwar untuk buat undi percaya dekat Parlimen, tak sempat kering air liur. Muhyiddin, Anwar kata, Deng Cirit, kamu tak payahlah buat surat-surat, buang masa nak type-type surat, hantar usul kat speaker untuk undi percaya. Saya akan buat, kata Anwar. Kamu relax je. Kamu tak perlu buat apa-apa. Saya akan uruskan. Saya akan buat surat. Saya sendiri akan hantar kat speaker. Kamu hanya datang je Parlimen. Datang Parlimen, bawalah penyokong-penyokong kamu yang kamu kata kamu cukup jumlah. Bawalah. Kan? Kita buka Parlimen. Bukan macam kamu dulu. Bila dengar je undi percaya, kamu tutup Parlimen. Dengar je undi percaya, kamu istihad darurat. Anwar tak ada. Dijemput lagi, datang. Sekarang bulan, buka saja Parlimen, kita buat undi percaya dulu. Agenda pertama adalah undi percaya kepada Perdana Menteri. Tak ada Perdana Menteri sebelum ini yang buat. Tak salah saya seorang je. Tak salah saya zaman Tun Hussein ke Tun Razak pernah buat sekali undi percaya kepada Perdana Menteri. Selepas itu tak ada siapa Perdana Menteri yang buat. Ini yang kedua Anwar Ibrahim buat. Tak perlu kamu nak berdemonstrasi lah, memekak lah suruh Anwar buat undi percaya, tak perlu. Anwar sendiri yang buat. Kamu datang je ke Parlimen. Tapi apa kamu buat waktu itu? Bila undi percaya dilakukan di Parlimen, apa kamu buat? Kamu berkecuali. Minta undi belah bagi pun tak buat. Berkokok dekat luar bukan main. Cukup jumlah. Tunjuk dekat wartawan, ni saya ada 100 ni. Saya ada 115 SD. 115 SD. Saya tak tahulah macam mana Agong kata tak cukup lagi. Saya tak tahulah. Ni ada ni 115 ni. Tunjuk wartawan. Tapi saya tahulah macam mana Agong kata tak cukup. Bukan kau tak tahu, kau bodoh. Kau ingat Agong tu kira SD kau je. 1, 2, 3, 115. Ahmad Muhyiddin kau jadi menteri. Kau ingat macam tu? Agong pun ada penasihat undang-undang lah. Sebelum dia buat keputusan, dia tanya penasihat undang-undang dulu. Apakah SD masih laku atau tidak? Itu belum lagi tanya. Penasihat undang-undang dari Parti Barisan Nasional. Dia pun ada perjanjian di kalangan ahli parlimen mereka. Sebab itulah Agong anggap SD kamu tak laku. Pertama, ada atau lambat parti. Yang kedua, ada parti yang mengikat ahli parlimen mereka untuk membuat keputusan, kena ikut keputusan parti. Kalau tak ikut keputusan parti, mereka kena kosongkan kerusi. Bayar 100 juta. Ini yang berlaku kepada Parti Barisan Nasional. Dia mengikat ahli dia. Parti kamu yang tak buat perjanjian macam tu, parti kamu bodoh. Tak belajar daripada peristiwa yang berlaku dalam Sheraton. Sebab apa UMNO buat perjanjian seperti ini? Sebab UMNO tahu, kalau tak buat seperti ini, peristiwa langkah Sheraton akan berlaku. Ahli parlimen bebas menjadi pelacur politik. Sebab itu dia buat. Dalam Barisan Nasional itu, dia buat sesiapa sahaja yang nak jadi calon, nak dapat kewatikah ini, dia kena perlu bersetuju. Dengan perjanjian, iaitu apa dia? Mesti mengikut keputusan parti, gabungan manakah yang dipilih oleh Barisan Nasional untuk mereka membentuk kerajaan. Kamu kena bersetuju dengan keputusan parti. Bukan keputusan diri kamu. Sebab kamu bertanding atas nama parti. Jentera parti. Duit parti. Watikah presiden parti. Maka kamu harus ikut keputusan parti. Kalau kamu tak ikut, kalau kamu menang, kamu tak ikut, kamu buat keputusan yang bertentangan dengan parti, boleh? Boleh aja. Kamu nak sokong Muhyiddin, tapi apa dia? Kosongkan kerusi. Bayar 100 juta. Ada yang sanggup? Setakat ini tak ada. Sebab itu, SD yang ada pada Muhyiddin tak laku. Ibarat dapat duit tak laku, duit palsu. Tak laku. Sebab itu Muhyiddin moyan. Dia ada SD. Umpama dia ada duit, tapi duit-duit palsu. Macam itulah.
Tak laku. Tak laku, saudara. Sebab itu istana tolak. Istana pun ada penasihat undang-undang. Dia pun minta penasihat undang-undang macam mana cerita ni. Boleh pakai lagi ke SD ni? Penasihat undang-undang pun bukannya orang bodoh-bodoh ke istana tu. Dia pun baca perlembagaan. Ya, dia pun baca perlembagaan. Apakah perjanjian parti tidak sah? Ya, apakah perjanjian yang ditandatangani dalam UMNO itu tidak valid atau tidak sah? Siapa kata tidak sah? Kalau tidak sah, Zuraidah Kamaluddin tak kenalah 10 juta oleh PKR. Mana perjanjian dalam parti PKR itu diakui oleh mahkamah. Walaupun Zuraidah bawa hujah dalam mahkamah mengatakan ini adalah dilindungi oleh perlembagaan. Memilih mana-mana pertubuhan parti-parti politik itu adalah hak. Perlembagaan melindungi hak itu. Tapi tidak boleh saja baca perlembagaan semata-mata. Kerana perlembagaan itu hanyalah teras. Tak boleh kata, perlembagaan memilih itu ada hak ahli parlimen. Itu teras. Ya? Tapi hendak dibaca sekali dengan undang-undang yang kamu sendiri tanda tangan. Bukan secara paksa. Kamu tanda tangan sukarela. Kalau semua nak ikut perjanjian, nak ikut dalam perlembagaan, ramai orang bebas, saudara. Hak bersuara contoh. Kan? Hak asasi contoh yang dilindungi oleh perlembagaan. Kita bawa motor, sampai trafik alat lampu merah, kita pun langgar lampu merah. Polis pun saman. Dalam mahkamah kita fight. Saya rakyat Malaysia. Saya dilindungi oleh perlembagaan dengan hak asasi saya. Suka hati saya lah saya nak langgar lampu merah ke. Ini hak asasi saya sebagai manusia yang dilindungi oleh perlembagaan. Boleh berhujah macam tu? Memang betul dalam perlembagaan melindungi hak kita. Hak asasi kita. Tapi boleh tak kita berhujah macam itu? Ataupun kita duduk kat bandar raya, kita cakap lucah-lucah. Mencarut-carut. Kan? Cakap macam-macam benda ni. Kan? Macam Sanusi selalu cakap tu. Macam carut. Orang carut-carut, tiba-tiba kita tangkap. Polis tangkap kerana kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang berbentuk seksis ataupun lucah. Mengganggu keteraman awam. Masuk mahkamah kita berhujah. Saya rakyat Malaysia. Saya dilindungi oleh perlembagaan hak asasi, hak bersuara. Boleh kita berhujah macam tu? Tak boleh. Walaupun perlembagaan ada sebut. Kerana ada undang-undang lain yang diguna pakai dalam tafsiran perlembagaan. Sama juga dengan apa perlembagaan yang diluluskan oleh ROS kepada parti berkenaan. Setiap perlembagaan parti hendaklah mendapat kelulusan ROS. UMNO membuat pindaan perlembagaan dia dan diluluskan oleh ROS. ROS pula sebelum dia luluskan, dia tengok dulu sama ada pindaan parti UMNO ini bertentangan atau tidak dengan perlembagaan. Kalau bertentangan, ROS tak akan luluskan. ROS akan kembali ke semula kepada UMNO untuk buat pindaan. Tapi kalau pindaan perlembagaan UMNO itu dibawa kepada ROS dan ROS meneliti pindaan itu dan tidak bertentangan dengan perlembagaan, maka ROS luluskan. Bila lulus saja perlembagaan itu, maka ianya berkuat kuasa dan sah. Dan inilah pindaan yang dilakukan oleh UMNO kepada calon-calon mereka. Itu juga yang terpakai kepada calon PKR. Sebab tu Zuraidah Kamaluddin kena bayar 10 juta. Sebab dia keluar parti. Kalau ikut perlembagaan betul, Zuraidah berhak pilih mana-mana parti. Sebab dia dilindungi oleh perlembagaan. Tapi bukan itu semata-mata, saudara. Jadi sebab itu saya katakan dakwaan Mahathir mengatakan kerajaan hari ini adalah kerajaan yang kalah menjadi kerajaan. Itu kenyataan daripada orang tua nyanyuk. Yang dah tak reti nak mengira lagi. Ini jenis orang tua ni tak lama dah. Tak lama dah main tarik lagi. Tarik pun dia katanya makanan. Kan dia dah lupa. Inilah doa almarhum Ustaz Fadino dulu. Minta panjangkan umur orang tua ni ada dua sebab. Pertama, supaya dia insaf dan bertaubat atas segala dosa-dosa dia dulu. Kezaliman dulu. Kalau dia tak mau juga bertaubat, Ustaz Fadino kata apa? Biar dia tengok dengan mata kepala dia sendiri hasil daripada tangan-tangan dia dulu. Hari ni dia dah tengok. Hari ni dia dah tengok. Kan? Dia zalim dengan orang. Orang tak balas kat dia. Tetapi orang kena pada anak dia. Belum masuk penjara pun lagi. Belum kena tumbuk biji mata lebam pun lagi.
Belum kena sepak terajang lagi. Baru nak siasat. Baru nak suruh istihata. Oh, kamu rasa macam kamu dah telah dizalimi. Kamu lupa apa yang kamu buat pada orang lain. Oh, dia ungkit kes Zahid. Oh, Zahid ada kes yang ni lepas. Sekurang-kurangnya nak Zahid masuk mahkamah. Tapi waktu kamu jadi Perdana Menteri, berapa puluh orang yang masuk penjara bertahun-tahun tanpa masuk mahkamah. Tanpa dibicarakan, wahai Mahathir Kuti. Apa yang berlaku hari ini, semua proses mahkamah. Tapi kamu jadi Perdana Menteri dulu, apa ramai kamu sumbatkan dalam penjara, proses mahkamah pun tak lalui. Tahanan ISA, zaman kamulah diktator. Hari ini kamu gelar Anwar, rejim Anwar Ibrahim. Saya tak kisah kamu nak gelar rejim ke apa ke. Rakyat tahu menilai. Tapi zaman Maha Firaun dululah yang menangkap orang tanpa bicara itu lebih zalim. Lebih zalim, saudara. Dia lupa apa yang dia buat. Anwar setakat hari ini tidak ada seorang pun masuk penjara tanpa melalui proses mahkamah. Bahkan proses mahkamah pun tak jalan lagi. Baru proses siasatan dia baru. Kamu dah kata dia zalim. Kalau Anwar zalim, dah lama kamu masuk dalam lawai Mahdi. Kamu ni tak payah lama, kamu pun sebut dalam PC tu. Saya dah nak kat 100 tahun. Umur saya 1 tahun masuk penjara pun saya mati dalam penjara. Apa gaduh? Peduli apa kamu mati dalam penjara? Kamu mati kat mana pun tak ada untung daripada rakyat. Kenapa beritahu? Nak beritahu Mahathir, kamu mampus kat mana pun, kat penjara ke, luar penjara ke, tak ada sikit pun untung kepada rakyat Malaysia. Ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Betul-betul menyusahkan ia ada, kalau kamu ada. Peduli apa kamu mati kat mana pun. Ini isu dia bukan masalah isu kamu berani tak berani masuk penjara. Ini bukan kerja Anwar nak menjaga korang. Kamu je dulu. Bila ada kuasa, kerja kamu balas dendam dengan orang. Semua kamu nak balas dendam. Kamu angkat jawatan Perdana Menteri, bawah kerajaan PH, apa kamu buat? Kamu buru Najib. Macam nak gila kamu buat. Kamu buru. Tak sabar-sabar. Kita pun lawan juga Najib dulu. Tapi taklah serakus kamu. Dapat kuasa, kejar dia. Rumah mak dia kat Pekan, pecah. Siasat, selongkar rumah dia. Bulan Ramadan, time sahur pun, kamu selongkar lagi rumah dia. Punya dendam kamu dengan Najib. Kamu ingat Anwar macam tu? Kalau Anwar buat macam tu, Mahathir, usahakan penjara. Kamu ditahanan lock up 1 malam je, gigit 1 ekor semut gigit kamu, kemungkinan kamu mati.